Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zul Fazli bin Azman di 2019-209-1818. Apa yang saya dapat rumuskan dalam tugasan ini adalah kenapa ayat perumpamaan ini ada dalam Quran. Okey, supaya apa? Supaya kita umat Islam ni, supaya kita ni berfikir apa yang Allah nak masukkan sebenarnya. Okey, dalam kita berfikir ataupun kita nak memahami ayat perumpamaan dalam Quran itu, kita perlu belajar ilmu-ilmu Al-Quran serta ilmu-ilmu hadis. Jadi sebagai umat Islam, kita perlu ambil iktibar, okay, apa yang ada dalam Quran dan apa yang Allah gunakan perumpamaan itu dalam Al-Quran supaya kita jadi orang yang bertakwa. Wassalam, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin membuat kesimpulan tafsiran ulama mengenai surah Al-Baqarah ayat 26 yang saya ambil di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang kesimpulannya ialah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan sesuatu ayat ataupun perumpamaan dalam ayat itu, di dalamnya terdapat hikmah dan maslahatan dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh ulama di dalam kitab Ibnu Katsir itu, sesungguhnya orang kafir tidak percaya kepada Allah, maka orang ini akan terus berada di dalam kesesatannya, dan orang mukmin yang akan terus bertambah iman dan bertambah ilmunya kerana mereka mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang telah diumpamakan oleh Allah. Okey, baiklah. Bagi ayat-ayat amsal yang disampaikan tentunya bukan sekadar untuk dijadikan contoh, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Sebagai contoh, nyamuk. Nyamuk adalah haiwan yang sangat dikenali oleh manusia dan terasa biasa sahaja apabila kita tidak mengetahui tentang kelebihannya. Ayat tentang nyamuk ini adalah suatu sindiran bagi orang-orang munafik yang mengibaratkan nyamuk ini sebagai haiwan yang biasa sahaja. Apa yang mereka tidak tahu, nyamuk ini sebenarnya boleh membunuh gajah yang besar. Kelebihan yang Allah berikan kepada nyamuk menjadikannya sangat digeruni, lebih-lebih lagi oleh haiwan yang besar. Perkara ini bukan sahaja dibincangkan di dalam Al-Quran, bahkan sains juga mengakui bahawa kelebihan yang nyamuk miliki tidak terlintas di akal fikiran kita, yang mungkin kita mengatakan ia mustahil, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tiada yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dapat saya rumuskan dan dapat saya kongsikan berkaitan dengan ayat perumpamaan mengenai nyamuk ini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat 26 surah Al-Baqarah adalah untuk memberi jawapan atas pengingkaran kaum munafik yang telah menganggap remeh terhadap haiwan-haiwan kecil yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dengan penurunan ayat perumpamaan nyamuk ini adalah untuk menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan seekor nyamuk dan yang lebih kecil daripada itu. Maka dengan penciptaan nyamuk itulah dapat memperlihatkan bahawa keunikan dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang munafik. Di samping itu juga ayat perumpamaan mengenai nyamuk ini juga dapat saya kaitkan dengan dunia sains, di mana pengkaji telah menyatakan bahawa nyamuk ini mempunyai teknik terbangan yang sangat hebat kerana ianya mampu untuk mengibas sayapnya 500 kali per saat tanpa henti. Jadi perkara ini jelaslah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penciptaannya, walaupun ciptaannya itu sekecil-kecil nyamuk, akan tetapi ianya mempunyai kehebatan dan fungsinya yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muizzuddin bin Ahmad Hafizan, nombor metrik di 2019-2091806. Jadi apa yang saya dapat melalui ayat perumpamaan seekor nyamuk ini adalah golongan orang yang fasik dan juga munafik tidak memberikan apa-apa manfaat kepada manusia lain.
Seekor nyamuk hanyalah memenuhi diri mereka dengan darah, dan mereka tidak memberikan apa-apa manfaat kepada manusia. Sama juga seperti golongan munafik dan juga fasik. Mereka hanyalah memenuhi diri mereka dengan urusan-urusan dunia yang hanya berunsurkan hawa nafsu semata-mata, dan mereka tidak memperdulikan bekalan mereka di hari akhirat. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam haruslah mengambil pengajaran daripada ayat ini agar lebih melakukan amalan dan juga menjadi orang yang bertakwa.